Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersiaran secara langsung di SACC Shah Alam Convention Center. Hari ini saya berpartner kan, berteman kan, Wawa. Ya, saya. Dan kita ada tetamu yang istimewa. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Kalau kita tengok dekat dia punya bahu tepi tu pun, kita dah tahu dia memang istimewa. Dan sebenarnya tetamu kita yang ada hari ini, kita dah pun jemput. Setiap kali pesta buku mesti ada. Betul. Dan hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah guru tadika. Jika ubah persepsi anda. Betul. Sebelum saya menerangkan dengan lebih jauh, saya sendiri nak cerita sikit siapa di sebelah saya ini. Beliau adalah Profesor Madya Dr. Hamdan Daniel Muhammad Sharif. Banyak terlibat dalam program-program akademik di peringkat nasional maupun antarabangsa. Antarabangsa merupakan timbalan Presiden Persatuan Pendidik Tadika Taska Malaysia dan Presiden Persatuan Tadika Bumiputera Selangor. Pernah dilantik sebagai jurulatih beberapa program pendidikan dan pengusaha Tadika Taska di peringkat Malaysia. Merupakan salah seorang penerima Anugerah Khidmat Bakti Setia. Pengusaha Tadika Prasekolah Negeri Selangor, sering diundang oleh beberapa buah universiti sebagai penasihat berkaitan pendidikan awak kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa. Sangat-sangatlah berprestij. Okey doktor, tadi saya hanya menceritakan doktor punya secara tak langsung profil lah dan perjalanan doktor dalam bidang ni. Okey, saya nak doktor sendiri pula perkenalkan diri doktor dan dah berapa tahun berkecimpung di dalam bidang ni. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan yang saya kenal. Tahun ketiga kita berkenalan. tahun Ini ketiga. kita ada orang baru. Alhamdulillah. So yang saya belajar masa saya belajar universiti, profesor saya kata kalau boleh setiap hari kita jumpa orang baru. So alhamdulillah anda ada orang baru yang saya kenali. Okey, saya diminta untuk menerangkan sedikit tentang latar belakang saya. Sebenarnya ini adalah tahun ke-20 saya. Anniversary yang ke-20 tahun. Dalam bidang ni. Dalam bidang ini saja. Jadi selama 20 tahun tu of course lah kita ada yang manis, yang pahit. Tapi bagi saya benda ini mewarnai kehidupan saya sebagai seorang dalam industri pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri. Jadi doktor, berkaitan dengan topik ni, sangatlah common dengan kita dan sangat dekat dengan kita sebenarnya. Sebab selepas sahaja dilahirkan anak tu, macam awak di sebelah saya. Contoh yang baik. Okey doktor, sebelum kita mula, saya nak tanya, sekarang doktor tengah berkhidmat dekat mana? Okey, sekarang ni saya terlibat dalam lebih kepada kemahiran. Okay, sebab saya nampak ini ada satu bidang yang baru. Okay. Kalau dulu di universiti kita lebih kepada teori dan praktikal, tapi kali ini kita ada kita panggil TVET kan, kemahiran, di mana kita SKM dan sebagainya. Okay. So sekarang saya di bawah Swings College di USJ. So saya dilantik sebagai duta di sana untuk promotkan produk ni dan untuk memberitahu kepada orang luar kepentingan SKM itu sendiri, CJ Kemahiran Malaysia. Pentingkan SKM tu dalam bidang betul. ni Ya, kita dalam dalam bidang ni. SKM. Jadi sebenarnya saya tadi tak sempat nak terang lebih habis. Topik ni sebenarnya sangat dekat dengan kita sebab apa? Selepas je anak tu dilahirkan, Betul. anak itu akan diasuh di Taska, Betul. Tadika dan kemudian dia akan pergi ke sekolah. Tapi sebelum dia nak pergi ke sekolah itu, dia akan masuk Tadika. Setuju. Jadi saya nak tanya, kebanyakannya cikgu-cikgu Tadika ini dia punya mentaliti Wawa bila dia belajar sampai ke SPM, sampai ke diploma, kadang-kadang dia terus pergi ke Tadika dan dia hanya fikir macam abilah kejayaan aku setakat ini sahaja. Jadi apa pandangan doktor tentang pandangan dan secara sudut pandang macam tu? Okey, saya tak salahkan mereka yang beranggapan macam tu. Mungkin mereka merasakan Tadika Taska ni yang satu kerjaya yang tak glamour. Satu. Lepas tu dua, mungkin dari segi cabaran yang sedia ada, itu pun kita tidak boleh nafikan. Sebab bukan semua orang ada passion tu, bukan semua orang suka kepada kanak-kanak. Dan yang saya nampak, apa yang kata tu saya tak boleh kata betul atau silap. Cuma saya nampak kita sendiri kena mengubah persepsi itu sendiri. Sebab everything we have to come from our life. Betul. From our perception. Baru orang lain boleh terima. Kita kena tunjukkan kita tu siapa.
Okey, mengenai tajuk kita pada hari ini, guru tadika jeka ubah persepsi anda. Ya, betul. Okey, bagi tadi idea ada cakap lepas SPM sambung diploma. Ada juga yang di luar sana yang lepas SPM pun boleh jadi guru tadika ataupun taska. Ya. So mereka anggap yang guru tadika ni adalah yang level biasa-biasa. Saya rasa benda tu tidak semudah itu. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya nak tanya kepada doktor lah. Apa perbezaan di antara betul. tadika dan juga taska? Mungkin Okey, doktor boleh jelaskan. Satu soalan yang baik sebab sebelum kita pergi jauh kita kena ada definasi. Betul. Okey, kalau untuk taska adalah diselia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Ia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Di mana kita menerima kanak-kanak di bawah 4 tahun. Maksud daripada 2 bulan sehingga 4 tahun tu mereka berada di taska. Okey. Selepas itu umur 5 dan 6 tahun mereka berada di tadika. Okay, perbezaan pula tadika dengan prasekolah. Orang akan beza. Tadika dengan prasekolah. Apa yang saya maklumkan, yang saya sedia maklum bahawa kalau prasekolah tu umur 5 dengan 6 di sekolah kerajaan yang berada di sekolah. Prasekolah yang berada di sekolah. Tetapi tadika tu khas untuk penggunaan tadika swasta. Maksudnya tadika swasta tidak ada prasekolah. Tadika swasta ada tadika. Itu perbezaan antara guru umur 5 dengan 6 tu. Kalau mereka di kerajaan mereka akan pergi ke prasekolah. Kalau dibandingkan swasta mereka berada di tadika. Jadi doktor sebenarnya berlainan lah. Sebenarnya, ya betul. Taska, tadika dan prasekolah. Prasekolah tadika tu satu guru umur yang sama. Cuma dia Perbezaan di bawah selia siapa? Penyeliaan yang Penyeliaan berlainan siapa lah. berbeza. Dua body yang berbeza. Oh, okey. Okey doktor, soalan saya kan, tadika dan juga taska ni adalah berlainan tempat kan. So kalau macam contohlah saya ataupun siapa-siapa yang berminat untuk menjadi guru tadika ataupun taska, adakah subjek ataupun skop yang diorang belajar adalah sama ataupun berlainan? Okey, sebenarnya dulu memang berbeza tapi sekarang kita satukan. Kalau tadika taska tu disatukan di bawah satu program, itu pendidikan awal kanak-kanak. Jadi maksudnya di dalam program pendidikan awal kanak-kanak tu dia ada silibus taska dan dia juga ada silibus tadika. So maksudnya bila mereka keluar saja mereka ada 2 cabang. Mereka boleh meneruskan kerjaya di tadika atau taska sebab mereka belajar dua-dua sekali. Jadi pembawakan tu sebenarnya mereka ada 2 pengetahuan dah. Betul. Dalam satu bidang tapi ada pecahan lagi dalam bidang tu sendiri. Doktor, dengan penampilan yang doktor bawa hari ni sangat menarik. Dulu kalau 2 tahun lepas siapa yang menonton doktor kata di tepi dia ni sebenarnya adalah Mutiara. air mata yang dijatuhkan dan dijadikan mutiara. Daripada mana doktor ambil sebenarnya tu? Daripada dasar laut. Sebelum tsunami. Jadi sekarang ni kalau kita tengok normal lah. Secara kebiasaannya bila tengok cikgu tadika dengan pemakaiannya, dengan attire-nya, boleh kita kata attire lah, groom kan, penampilan mereka tu, image yang mereka bawa, macam bila orang tengok cikgu tadika orang dah tahu ni cikgu tadika ni kan. Macam mana kita nak ubah satu pandangan terhadap cikgu tu sendiri dan persepsi kepada orang yang lihat bahawa wow, cikgu tadika ni dahsyat bai. Betul. Dahsyatnya cikgu tadika ni, cara dia pakai. Dan ada apakah sinergi dari sudut pemakaian tu sendiri sebenarnya? Okey. Satu soalan yang boleh mencetus situasi sekarang saya rasa pertama ni saya minta maaf, ini ada pandangan kami, pandangan secara peribadi. Okey, sebenarnya kanak-kanak suka benda yang cantik. Betul. Okey, kalau kita faham fitrah kanak-kanak itu sendiri dan seharusnya kita kena memacu diri kita. Kita kena cari ilmu. Apa yang saya nak katakan, sepatutnya guru tadika atau taska mereka sentiasa kena menjaga penampilan mereka. Sebab mereka ni sebagai seolah satu ejen yang penyambung antara kanak-kanak dan masyarakat. Kanak-kanak mereka dan mereka dengan ibu bapa. Jadi kalau mereka tidak ada satu penampilan yang menarik, istimewa dan sebagainya, itu akan sedikit sebanyak mengganggu operasi tadika taska itu sendiri. Tapi bagi saya lah kan, pasal penampilan ni saya rasa kalau zaman dahulu sebab masa zaman betul. Yelah, tapi zaman sekarang kalau bagi saya benda tu tidak menjadi isu sebabnya cikgu-cikgu sekarang pun ramai yang muda-muda yang bayar-bayar kita. So diorang dah pandai grooming lah. Okey, tapi ada juga isu tentang penampilan ni. Macam kawan saya, dia bayar-bayar saya lah kan, Omar. So dia berpakaian biasalah orang muda kan. So dia tak adalah berpakaian menjolok mata, tapi just macam doktor cakap tadi, kena menarik kan, kena kemas semua kan. Tetapi yang cikgu
cikgu apa yang lama-lama, yang veteran, yang Maksudnya senior-senior. yang konvensional lah, yang lama Ya, ni, ya, yang tradisional. senior ni diorang jadi macam tak selesa dengan penampilan kita yang baru-baru ni. So benda tu pun punca juga untuk kita Memantutkan lah. memantutkan kita. Betul. Itu adalah topik yang kita nak bincang hari ni, ubah persepsi. Okey. Bukan sahaja doktor kata sebenarnya isu ni hangat. Bagi saya, pada pandangan kami lah, pendapat peribadi kan, Betul. Nabi suka benda cantik. Setuju? Bila Nabi dah suka benda cantik, kita sendiri pun kena buat bagi cantik. Memang. Bila Nabi suka benda cantik, bermakna Allah suka benda cantik. InsyaAllah. Betul. Kan? Mudah-mudahan. Betul tak? Allah suka benda cantik. Jadi kita menggunakan pendekatan itu untuk menarik. Saya rasa kalau saya daripada jauh mentengok Dr. Hamdan tadi macam wow. Satu kelainan. Dan Wawa, saya rasa lepas ni Wawa boleh beli ya. Ni Boleh. doktor buat sendiri tau. Itulah. Lagi satu saya nak tambah. Saya rasa benda ni pun bukan setakat ubah persepsi daripada masyarakat. Ya, betul. Tetapi dalam kalangan golongan guru-guru tu Ya, pun betul. yang senior, mungkin dia orang boleh ubah persepsi yang zaman sekarang dah zaman berubah. Betul. Okey, Okey, dia macam ni saya nampak. Okey. Sebab isu ni dekat di hati mereka. Maksudnya guru-guru tadika taska itu sendiri yang kena berubah. Betul. Kita kena istiqamah. Betul sekarang. Kalau rasa warna yang kita pakai tu tak berapa kena dengan kulit kita, dan kita ubah. Dia kadang-kadang macam ni tau. Tak semestinya fashion yang ada di luar tu sesuai dengan kita. So kita, mungkin macam kata yang sebut tadi tu, mungkin umur juga mempengaruhi cara kita berpakaian. Betul. Okey, cara kita, Ya, betul. penampilan kita berbeza. Betul. Mungkin aksesori kita tak perlu dah berlebihan, mungkin make up pun tak boleh berlebihan, mungkin more to nature. Saya setuju sebab kalau kita tengok sekarang kita gunakan saluran yang sedia ada sebagai internet. Kita belajar, kita dapat ilmu dalam tu bagaimana untuk warna-warna yang boleh memberi tenaga kepada kita. Mungkin kalau kata warna oren tu memberi tenaga yang lebih kepada kita. Ya, betul, betul, Kalau betul. warna hijau tu memberikan keterangan. Ya, betul. Jadi warna-warna ni juga cuma kalau kata warna hitam dan warna putih tu warna yang selamat. Ya. Jadi kalau pada hari itu kita rasa kita punya mood tu dah ke laut sikit, Ya. tak berapa okey ni kita ambil warna hitam atau warna putih untuk menencerakan kita punya mood. Tapi kalau kata macam hari Isnin tu kita rasa kita nak, sebab satu hari tu kita dah cuti, so kita come up dengan warna-warna yang lebih sedikit garang. Ya, betul. Mungkin warna merah, warna oren. So dia akan memberi tenaga kepada lebih sedikit yang kita nak sampaikan. Okey. Jelas, sangat jelas apa yang doktor cakap tu. Sebenarnya warna itu main peranan pada diri kita sendiri. Bukan sahaja kepada kanak-kanak pun main peranan juga benda macam tu. Wawa, bila Wawa pakai, nampak? Betul. Nampak hidup warna tu dengan dia, kan? Sweet, nampak sweet. Nampak sweet. Nampak sweet. Jadi warna tu sendiri sebenarnya mencerminkan peribadi orang tu Betul. sendiri. Saya tak nak pergi lagi soalan kat Facebook, tapi soalan kat Facebook tu menarik sebenarnya. Oh ya Allah, ada banyak saya tak nampak persoalan dia. Okay, tak apa, nanti saya akan bacakan. Sekejap lagi. Okey, saya nak tanya tentang elemen yang perlu ada. Sekarang ni cikgu-cikgu di tadika, taska, prasekolah, diorang hanya rasa macam elemen lama tu perlu diterapkan lagi, betul Wawa? Tapi diorang, tu macam mana? maksudnya macam mengajar budak A, B, C. Teknik lah, teknik. Teknik. Pelajaran. Dan Teknik. apa yang perlu ada untuk cikgu tu sendiri? Persiapan kepada mereka sendiri. Dia very simple. Everything have to start from you. Mesti bermula daripada anda, terbit daripada hati anda. Kalau anda rasa tadi kata sekarang ni satu kerjaya boleh anda bawa ke syurga, why not? Betul. Sekarang ni saya banyak bercakap dengan di luar sana dengan cikgu-cikgu saya, dengan apa nama yang saya terima daripada student-student praktikal. Saya bagi motivasi, awak tak nak tolong ke? Awak tak nak buat ke? Awak tak nak masuk syurga ke? So perkataan syurga tu masya-Allah memberi impak yang sangat besar. Ya. Jadi saya rasa kalau kita ada matlamat kita, kita bermula daripada diri kita, kita cari ilmu. Pertama kita kena ada ilmu. Even nak pakai makeup pun mesti ada ilmu. Ya, betul. Benda simple nak pakai lipstick. Kalau tak ada ilmu kejap lagi hantar ke bawah macam mana? Logik tak bagi saya? Betul-betul. Okey, benda yang boleh basic. Cuci muka. Cuci muka. Takkan apa kita guna? Takkan kena guna sabun yang sedia ada untuk muka mungkin tak sesuai. Body shampoo lain, shampoo muka, shampoo rambut berbeza. Jadi benda yang boleh basic saya rasa dia kena tahu apa yang sesuai dengan dia. Dan dia tidak perlu menjadi seperti artis yang dia suka, ikon dia suka. Itu sebagai satu, mungkin dia minat, tapi kadang-kadang bukan yang kita minat tu kita mampu jadi macam tu. Jadi saya rasa apa-apa bermula daripada individu tu sendiri, dia tahu di mana kelebihan dia. Katakanlah dia kata, okey, katalah dia kata, saya punya warna ni, kulit saya ni macam gelap sikit. Kalau saya pakai warna coklat tak nampak berapa ceria. So saya kena pakai warna yang lain sedikit. Maksud dia tahu menarik macam tu. mana. Dia sendiri tahu yang apa yang ada kelebihan pada dia, apa kelemahan pada dia. So dia gunakan kekuatan dan kelemahan tu untuk
memberikan warna dalam kehidupan dia. Itu saya nak masuklah, yang saya nak cuba highlightkan di sini. Okey doktor, kalau macam student yang ambil yang PKK course lah. PKK ni kan, dia orang mungkin diajar ataupun diterapkan sistem untuk ajar anak-anak ni secara yang lebih menarik. Mungkin cikgu-cikgu yang senior ni mungkin dia orang ketinggalan yang bab-bab ni kan. So apa pandangan doktor, ataupun dia orang diberi kursus ke macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita tengok melalui persatuan, melalui berbagai-bagai agensi, terlalu banyak dah sekarang. Even kalau kita tak nak pergi kelas pun, kita boleh belajar online. Kita boleh tengok, kita boleh jumpa Mr. Google kan, kita tengok apa kita nak. Jadi bagi saya, that's why kita kata apa benda mesti bermula pada diri anda. Kalau anda rasa macam umur 50, mungkin kita tak ada masa yang banyak untuk kita pergi ke kelas, so mungkin kita banyak buat research sendiri. Kita tengok internet, kita boleh berkongsi dengan budak-budak baru lepasan SPM tengah belajar. Kita kongsi. Bagi saya, sharing is caring lah kan. Betul. So of course lah. Sharing is caring. So yang paling penting, kita jangan ada mental block. Jangan kita rasa kita dah bagus. Hello, macam saya dah 20 tahun. Saya tak terima lagi skill-skill baru tak. Bagi Umur saya, ke 20 tahun? 20 tahun tu Berkhidmat. dari segi apa nama? Dari segi pengalaman. Pengalaman. So bagi saya, kita perlukan warna. So setiap hari kita kena ajar benda baru. Dan kanak-kanak ni pun dia punya tenaga, dia lebih excited, dia lebih. So saya tak kata cara lama tu tak sesuai lagi. Cuma kita mesti ada penambahbaikan. Kita tambah lagi, tambah sehingga kan kita merasa kita dah, there is nobody perfect lah, tapi kita dah merasakan, okay, I already try my best. Kita ada transformasi lah. Yeah, you mesti ada level target you lah. Kita kena ada satu limit untuk, kita kata KPI lah. Yes. Kita nak capai. Kita nak capai. Itu target kita. Betul. Wawa, saya yakin ada soalan di Facebook tadi daripada Abam Live. Wawa bacakan. Atas sekali. Abam Live. Abam Live. Okey, Selalu ni. selalu cikgu tadi kan malas nak melawar sebab dia lebih fleksibel. Apa pendapat doktor? Yalah, mungkin dia orang fikir, alah aku pergi sekolah berdepan dengan budak-budak je. So budak-budak apa yang nak melawar sangat kan? So apa pendapat doktor tentang isu bagi ni? saya, okey, yang disebut tu terlalu subjektif. Adakah kalau kita pakai baju yang ada brand tu, kita rasa kita dah perfect? Tak. Adakah kita beli baju tu mahal, kita dah perfect? That's why kita kata benda tu kena dengan kita. Kalau kita beli tudung yang berjenama mahal, tapi tak kena gaya, cara kita, pemakaian kita, cara kita belik pun tak betul, so benda tak ada menarik. Bagi saya setuju, cikgu tu fleksibel. Jadi dia kena pilih pemakaian yang simple is nice. Dia ambil konsep itu walaupun ringkas tapi dia menarik. Tapi kalau dah tudung hitam, baju hitam, kasut semua hitam, apa yang ada warna untuk budak-budak? Let's say kalau dia pakai baju kosong, at least tudung tu berwarna. Kalau macam yang siapa, Wawa ya? Wawa. Okey, Wawa, bayangkan kalau Wawa macam dia pakai baju dah ada bunga-bunga, tudung warna-warna, tak pening ke budak tengok? Kan? At least kalau dia pakai baju yang bercorak, betul. lepas tu dia pakai tudung yang warna tu, sweet je nampak. Saya rasa macam, wah, lega je saya. Ini kalau semua atas bawah semua warna-warna, dia macam hutan kan. So saya pun rasa macam everything is blocking for the children. Children akan mengganggu fokus dia sebenarnya. Betul. Saya tak langsung sebenarnya. Budak-budak tu dapat belajar. Cikgu hari ni pakai warna oren. Betul. Cikgu hari ni pakai warna putih, warna Dia hitam. sama juga kalau kita macam pergi solat tarawih ke apa, kalau kita pakai telekung yang warna-warni pun mengganggu khusyuk juga. Sama juga macam budak-budak. Saya rasa ada soalan tadi. Saya nak tengok Abang Live punya soalan. Atas sekali. Soalan dia. Nak tanya, apa beza pokok putih dengan bunga oren di baju doktor? Okey, ini di luar topik lah. Okey, bezanya ini Luar sikit pada topik lah ni. Tak apa, boleh je nak komen saya. Okey, saya sengaja pakai baju warna gelap sebab saya nak highlightkan saya punya design di sebelah sini. That's why saya pakai warna gelap. Yang ini, yang aksesori ni saya nak mengimbas kembali nostalgia lama. Jadi pada yang siapa yang dulu pernah melihat saya untuk yang CD pertama tu. Ya, betul. So dia akan ingat, doktor ni dia punya trademark je dengan mutiara dia, mutiara hati dia. So saya rasa itu jawapan tu dah clear ke? Okey, dah clear. Ada lagi soalan daripada Facebook daripada Syazmin Saleh, apa tu? Oh, mengenai warna lagi doktor. Adakah warna akan mempengaruhi mood student? Oh, mestilah saya rasa. Warna tu sangat penting. Cuba bayangkan kalau hari-hari, cuba pakai hari-hari baju yang sama. Apa berlaku? Hitam je. Hitam. Nak senang. So, apa yang budak tu boleh buat perbandingan? Apa dia boleh ingati? Semalam cikgu pakai baju warna hijau kan? Semalam pun hijau, semalam pun hari ni pun hijau. So, at least kalau warna tu berbeza-beza, macam kata awak tadi lah, budak akan belajar sesuatu. Tapi janganlah cikgu tu pula rasa pening kepala pula tak ada baju. Baju tu boleh recycle. Boleh recycle. Even baju yang sama, tudung boleh tukar lain. Tudung sama, baju lain. Baju sama, kasut warna lain. Ada macam-macam cara. Pelbagaikan. Cuma saya nak highlight, kita tak perlu nak berbelanja lebih-lebih.
Kita tak perlu gunakan brand yang mahal, tak perlu berhias berlebih-lebih. So Nabi pun kata everything kena bersederhana. Kita balik kepada fitrah tadi. Balik pada fitrah kita lah. Fitrah kita Okay, doktor. bersederhana. Habis pasal tadika atau taska, saya nak tanyalah berkenaan dengan doktor ni tentang homeschooling. Homeschooling ni, betul. doktor. Ya. Apa Sebab pendapat? ini sebagai satu Hangat trend tu. kan. Hangat. Betul. Ini satu trend. Ini pendapat peribadi sekali Yelah, lagi. sebab sekarang sebab zaman- saya memang tak sekolah di rumah Itu nak cakap. Saya sampai PhD saya tak pernah belajar kat rumah. Walaupun mak saya suri rumah tangga. Tapi kita belajar benda lain, kita belajar benda skill lain. Tapi bagi saya ada dua. Kalau macam saya, walaupun saya dah 20 tahun saya ada tadika sendiri, of course saya boleh mengajar anak saya sendiri di tadika. Tetapi sayang kalau saya dengan anak saya yang belajar, so kat situ anak saya tak ada challenge. Dia tidak ada cabaran. Dia tidak ada perbandingan baik dengan buruk. Sekurang-kurangnya kalau dia berada di tadika, dia akan belajar disakiti, menyakiti dan sebagainya. Maksudnya kat situ dia build up dia punya karakter. Dia akan build up dia punya emosi. Sebab orang kata lagi banyak dia mengalami, lagi banyak dia belajar. Betul. Jadi kalau homeschool tu, yang baiknya mungkin kita tak nafikan dari segi knowledge ya. Knowledge tu mungkin berada di tahap yang terbaik. Cuma kita merasakan apalah sayangnya sebab dalam usia 5 tahun, 6 tahun yang pertama tu, mereka ada benda ingatan mereka, masa tu saya tadika dengan cikgu ni, saya tadika dengan kawan-kawan ni. Percaya tak, saya ada seorang murid, dia kata dia kawan daripada tadika sampai dah bekerja. Hubungan tu sedia ada. Jadi kalau macam anak saya tu, dia belajar di homeschool, 5 tahun pertama dia dengan saya. Lepas tu darjah 1 dia bawa ada kawan baru. Jadi kat situ dia mengambil masa untuk social life. Jadi bagi saya rasa seharusnya lah mungkin kita boleh homeschool tu tak perlu dalam masa yang sama. Selepas waktu tadika tu kita still boleh kata homeschool, tak ada isu. Betul. Flexible time. Mungkin weekend kita jadikan homeschool kita. Jadi for me homeschool tu can be flexible. It cannot be Monday to Friday. Maybe you can make it on weekend or maybe you can make it the daytime. Night time macam tu. Yalah, homeschooling ni bukanlah tak elok-elok. Bukan tak elok. Tapi ada juga kelemahan dia lah. Ya, Sebab betul. kita kalau pergi taska ni bukan sekadar belajar ABC Ya, satu betul. tiga kan. Banyak Cara social life pergaulan, tu. betul. Environment tu, Bukanlah- persekitaran tu. Tadi bukan doktor nak tekankan dikatakan bahawa nak ajar disakiti, bukan maksud kita nak budak-budak tu tak Tu Ah. sakit tak? Kita nak Dia budak-budak belajar tu belajar tolak ansur. bila ada toleransi, Yes, correct. bila ada Dia menghormati dan sebagainya, bermaaf-maafan. bermaaf-maafan. Sebab selalu gaduh-gaduh kita kata okey salam balik, minta maaf balik. Dia belajar. Betul. Hari ni salam, besok gaduh balik. Besok gaduh, besok kawan balik. Itu memang budak tu. Dia belajar, dia membelajar. Sebenarnya itulah hakikat kehidupan yang kita nak budak-budak tu Betul. depani sebelum dia pergi dengan lebih luas lagi. Betul tak doktor? Okey. Sebelum lebih kompleks lagi kehidupan dia. Okey, kita ada soalan lagi daripada Facebook. Banyak betul soalan ni. Daripada Najihah Jamaluddin. Betul ke kalau gaji cikgu tadika ni kecil-kecil je? Okey, Kecil tak dia apa. bagi saya kalau dia berada di bahagian kerajaan, gaji dah standard, tak ada isu. Standardized. Jadi kalau you rasa you bagus, you apply ke pihak kerajaan, so of course you punya gaji semua standard macam yang sepatutnya. Okey, kalau di peringkat swasta, kita sebab nanti kalau saya kata gaji kita memang ada gaji kebangsaan di mana 1,200 dan saya percaya dah ramai-ramai pun tadika di sana telah membayar gaji sedemikian. Cuma isunya sekarang kalau gaji yang 1,200 tu mungkin dia bekerja pagi sampai petang. Tapi kalau tadika tu 4 jam saja daripada pagi sampai tengah hari, do you think that the syarikat tu mampu untuk membayar gaji sedemikian? So kat situ kita kena fikirkan semula lah. Tapi kalau lah pula kata tadika tu memang tadika elit yang mengenakan yuran mampu bayar, so why not dia membayar gaji yang sepatutnya? Jadi untuk bagi saya gaji besar kecil itu is very subjective. Dan saya rasa insya-Allah lah sekarang di zaman kita dah 2020, gaji saya rasa kat mana-mana sektor pun lebih kurang sama. Ya, betul-betul. Terima kasih Puan Najihah. Saya rasa dah terjelas soalan tadi tu. Saya ada soalan. Wawa ada soalan. Okey doktor, berkenaan dengan video yang viral baru-baru ni, yang parent dia suruh ustazah tu merangkak sebab marah Ya, anak betul. dia. Ya, betul. Ada mungkin doktor nak komen Okey, sebenarnya Sebab- saya tak tengok, cuma saya tahu macam tu je. Sebab saya lebih kepada sebab saya parents punya sekarang ni video- dia manjakan Correct. anak dia orang. YouTube saya lebih banyak tengok bukan politik. Saya lebih tengok yang hari tu punya cerita yang kita nak Ya, tahu ya. seperti Newsfeed PM lah, kita. newsfeed. Yang itu saya lebih tertarik betul. Cuma yang isu ni isu terpinggir lah. Tapi bagi saya diri saya, okey sepatutnya di luar sini kita kena faham. Kalau dulu kan guru-guru tu dia punya martabat dia sangat tinggi.
Guru-guru, kalau kata guru tu memang martabat sangat tinggi. Saya ingat dulu kalau cikgu kita turun je kereta, kita berebut-rebut nak ambil cikgu punya beg tangan lah, buku lah, dan kita rasa bangga kalau hari tu kita dapat tolong cikgu. Tapi sekarang saya rasa mungkin budaya tu kurang sedikit. Cikgu lalu pun buat tati je. Ibu macam saya sendiri pun ada juga student-student yang pernah saya mengajar, jumpa mana-mana buat tak tahu, macam saya ni tak pernah wujud. Saya kata sabar je lah hati. Kenapa macam tu? Mungkin dia rasa lebih bagus dari saya. Atau mungkin dia tak kenal saya lagi kot. Dia tengok muka saya dah berubah-ubah kan, tak pernah tua katanya kan. Jadi kat situ mungkin. Tapi bagi saya, seharusnya kita menghormatilah orang yang pernah memberi ilmu kepada kita. Jadi saya rasa lebih lagi kalau guru, macam nak cakap ya, kalau sampai satu level lah masyarakat buat macam tu, dan kita tahulah betapa rendahnya martabat guru itu diletak. Betul. Saya minta maaf lah kalau anda tersinggung. Bagi saya, kalau boleh, walaupun cikgu tu, apa saja cikgu, tak kisah cikgu dia, cikgu akademik, cikgu sukan, cikgu... Ibu kalau cikgu yang belajar memandu kereta tu, itu cikgu kan? Betul. Banyak kan kalau dia tak mengajar betul-betul, berapa kali aksiden berlaku, berapa banyak kadar kemalangan lebih bagus. Dan kita kena respect dia. Walaupun kita dah biasa bawa kereta, tetapi kita kena juga pergi lesen, kena lesen memandu, kita kena pergi sekolah memandu, dan itu cikgu kita. Betul. Dan kita kena hormat dia. Jadi bagi saya, kita kena hormat cikgu lah. Mungkin kalau rasa benda-benda yang pelik-pelik ni seharusnya tak berlaku lah. Seharusnya tak berlaku. Tapi saya tak ada di sini saya nak tegaskan, saya tidak menghakimi dia, tetapi saya cuba untuk memahami situasi itu. Mungkin kita tak berada di tempat dia. Mungkin kat situ mungkin emosi kita dah terlebih dan sebagainya. Bila emosi kita terlebih, mungkin kadang-kadang tindakan kita di luar kawalan. Jadi bagi saya walau kita tidak mahu menghakimi macam sebut tadi, kita cuba untuk memahami situasi, dan kita berharap sangat supaya tidak ada lagi situasi ini berlaku. Betul? Menariknya tentang isu yang doktor bukan dia komenkan, cuma dia nak memahami. Itu yang dia cakap, dia cuba nak memahami, bukan dia nak menghakimi. Jadi kalau kita tengok dulu bahawa sebelum kita pergi kepada soalan di Facebook, guru-guru disanjungi, guru-guru diangkat, guru-guru dimuliakan. Dan ada pepatah Arab pernah mengatakan, kalau kita muliakan guru kita, secara tak langsung sebenarnya kita telah memuliakan ibu dan ayah kita. Maksudnya level kita sama ya dengan ibu bapa. Dari sudut pendidikan, ibu dan ayah dan cikgu tu sama. Sepatutnya kena sama. Kita boleh anggap bahawa cikgu tu adalah ibu bapa di sekolah. Imam Asy-Syafi'i dulu pernah mak dia dihantar ke Baghdad, cerita sedikit lah. Dia hantar ke Baghdad untuk belajar, dan dia balik jumpa mak dia. Mak dia halau dia balik. Mak dia halau balik. Selagi tak habis belajar dengan cikgu tu, jangan balik. Jadi mulianya macam mana orang dulu muliakan cikgu-cikgu, kan? Tapi macam doktor cakap tadi, kita tak tahu apa perkara sebenarnya yang berlaku, situasi itu. Jadi itulah, kalau boleh kita hormatilah guru-guru, kerana dia adalah pembimbing kepada anak-anak kita dan akan membentuk generasi baru. Daripada tak tahu apa-apa kepada tahu segala-galanya. Betul. Cuma saya nak tambah sedikit. Seingat saya tahun lepas punya dasar oleh Kementerian Pendidikan berkaitan dengan superhero. Pernah dengar tak superhero? Guru sebagai superhero. Jadi budaya tak dengar lagi lah. Ya ada. Jadi guru sebagai superhero tu saya rasa kita kena hidupkan semula. Guru sebagai superhero kita. Betul. Guru tu superhero. Sepatutnya. Tapi kalau dah macam tu, bukanlah superhero lagi kan. Jadi kalau boleh kita cuba hidupkan budaya guru adalah superhero kita. Kita dah pergi jauh ni. Topik kita pasal superhero, menghormati guru. Sekarang ni kita nak kata, bila kita sebut tadika je, tadika ni masuk guru tadika boleh jadi superhero. Tadika boleh jadi seorang perunding image. Dia bagi seorang kaunselor. Dia bagi seorang pendakwa macam awak sebut tadi. Dia boleh jadi segala-galanya untuk murid dia. Betul, sebab kanak-kanak ni dia ibarat kain putih. So cikgu-cikgu ataupun ibu bapa lah yang first yang mencorakkan mencorakkan kita harap dengan adanya remaja sekarang, generasi yang sekarang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak, maka dia boleh merubah landscape nanti. Dia akan merubah landscape di mana orang akan memandang, you guru tadika, wow. You guru taska, wow. Cuma sekarang orang tengok guru tadika je, guru taska je, berapa gaji? Okay, fine. So, saya harap dengan adanya kualiti daripada pihak-pihak atasan, kualiti dari segi universiti punya sliver dan sebagainya, sambutan, sokongan daripada masyarakat dan sebagainya yang tidak pernah berhenti menyokong industri ini, insya-Allah kita akan lahirkan guru-guru yang superhero, dan akhirnya orang akan tanya, you kerja apa?
Guru tadika, wow. You guru taska, wow. Soalnya sekarang, di mana kita nak cari dia punya extra factor, wow factor. Betul. Itu yang kita nak, wow factor tu sendiri. Wow, Jadi, kita nak ada kalau Ha. boleh kita nak sampai orang tu standing ovation boleh berdiri tepuk kat kita. InsyaAllah. Betapa hebatnya cikgu-cikgu ni. Betul. Last soalannya Ha, boleh. Last soalan pada saya. Apa pandangan doktor? Soalan di Facebook boleh ke? Okey, saya ambil soalan di Facebook Apa pandangan doktor mengenai ibu bapa yang mengagungkan guru tadika swasta berbanding kerajaan? Daripada Syazmin Saleh. Tak adil saya rasa. Okey, saya bagi satu simple. Kalau kita berdoa, kita guna dua tangan. Dua-dua macam ni. Doa biasa macam ni kan? Ya, Kalau betul. kita normal lah. Ya. Kalau tangan kita cacat mungkin sebelah Ya. So kalau kita doa dua-dua tangan. Masuk kat sini swasta, kat sini swasta, kat sini kerajaan. So tangan tu ada dua-dua. Jadi saya percaya dengan adilnya dua-dua belah tangan daripada sektor kerajaan, sektor kerajaan, sektor swasta, maka dua-dua dia akan memberikan landscape yang baik kepada pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri. Jadi tidak adil kalau kita kata guru tadika swasta lebih baik daripada guru prasekolah. Tolonglah jangan kita menghakimi, cuma kita memahami sahaja. Last Saya bagi dua soalan dalam saya bagi satu soalan dalam dua rangka lah. Satu yang dikatakan apa pandangan doktor tentang pencen? Pencen. Yang dia kata saya dah nak berhenti lah, tak nak buat lah, tak larat dah letih dah apa penat apa semua. Okey. Okey, yang kemudian esok nak keluar SPM. Menarik ni. Jadi Betul boleh tak? doktor Mungkin boleh secara promote tak sikit. langsung boleh promote dan buat konklusi. Alright. Okey, soalan pencen kita bukan nak bercerita dari segi kadar pencen yang dapat. Maksudnya bersara. Okey, bersara. Saya pernah terdengar satu ceramah daripada ustaz, dia kata Nabi sendiri pun tak pernah meletakkan tarikh untuk dibersara. Tapi tak kata okey saya Betul, umur Masya 50 saya nak berhenti berdakwah. Tak ada. Jadi kalau saya masuk macam saya dah 20 tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, there is a time for me to stop. Never. Saya tak pernah terfikir. Mungkin dari segi dia punya laluan itu berbeza, tetapi saya masih lagi terus dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kalau sekarang saya dah bertahan 20 tahun, so saya berharap supaya saya mampu untuk bertahan lagi 20 tahun akan datang. InsyaAllah. Jadi maksudnya jangan berhenti daripada apa yang anda buat. Sebab rugi, sebab industri ni semakin lama semakin mencabar. Jadi kalau orang-orang seperti kita yang otak-otak ni, kalau kita nak ambil nak angkat handbrake, it's too early lah. Tak perlu berhenti. Mungkin kita boleh berkongsi dengan masyarakat cara berbeza. Kita menulis buku, kita bagi ceramah, kita bagi seminar. Dengan cara ini maksudnya kita masih lagi ada link dengan industri pendidikan awal kanak-kanak itu sendiri. Berbalik kepada isu esok, insya-Allah kita di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan good luck untuk esok. Semoga anda semua mendapat keputusan yang cemerlang dan dengan cara itu anda dapat melanjutkan perjalanan anda yang akan mengubah kehidupan anda yang lebih baik. Okey, untuk esok saya mungkin memberi sedikit tarikan kepada yang kelepasan SPM. Why not you try dalam pendidikan awal kanak-kanak ni? Sebab kita ada 10 juta kanak-kanak. Betul. Industri tadi katakan ni sangat luas. So walaupun anda ambil bidang ni, selepas itu bukan saja anda boleh jadi guru tadika atau guru taska. Anda boleh jadi pensyarah, anda boleh jadi kaunselor, anda boleh jadi pemekal, anda boleh jadi jurucakap, anda boleh jadi manager, penyelia, konsultan. Ya, betul. Macam-macam anda boleh jadi. Jadi sebelum itu, kalau ada mana-mana universiti yang menawarkan pendidikan awal kanak-kanak, Google. Cari yang terbaik dari segi yang mampu bayar, mampu belajar. Betul. Okey. So kepada adik-adik yang dapat result Ha. esok, kalau ada berminat dengan pendidikan awal kanak-kanak ni, so anda tidak rugi sebenarnya untuk memilih kos ini kerana dia memberi impact yang sangat Betul, impact positif. yang sangat Kuat. positif. Sangat bagus, sangat banyak. Sangat baik. Bukan sahaja perempuan boleh jadi cikgu. Lelaki pun boleh. sebenarnya. Kita Okey. perlu lelaki perempuan. Kita perlu Macam lelaki doa dua-dua tangan. Baca doa pun perlukan dua tangan. Betul. Jadi perbincangan yang sangat menarik daripada Dr. Hamdan. Jangan lupa datang ke Pesta Buku. Masih ada berbaki lagi berapa hari Wah? 4 Lagi hari 4 hari lagi. sahaja. 4 hari. Jadi Dan kalau tahun lepas pun saya promote kan. Ya. Saya rasa datang Pesta Buku ni sebab dalam buku tu ada sejuta pengetahuan. Ya. Jadi rugilah kalau kita tidak datang ke Pesta Buku Selangor. Selangor 2020. Jom baca dan jom datang. dan Ya. anda bakal memenangi wang 500 Cabutan cabutan bertuah. bertuah istimewa, 9 pemenang setiap hari. Wow, kalau siapa anda antara bertuah, kita yang ni? insya-Allah. Mana nak tahu rezeki anda hari ni. Okey, suka untuk saya. Kita kena highlight sikit ni.
yang ni lah. Kita nak highlight Perbincangan perbincangan kita kita ni ni. sebenarnya adalah Kita kena bagi tahu Yes, ni. Kalau yeah. tak bagi tahu nanti. Lagi sekali kita ulang sama-sama ya. Okay. Suka untuk Untuk saya saya ingatkan ingatkan, perbincangan santai ini adalah pendapat peribadi dan tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak. Betul. Yang datang ni adalah ikhlas daripada hati kami, bukan masuk kami mahu menghina Pandangan. sesiapa. Betul, Ini betul. pandangan peribadi. Yeah. Mungkin pandangan ini tidak disenangi, kami minta maaf. Jika pandangan ini anda senangi, simpanlah dia Betul. sehingga akhirat. Sehingga akhirat. Ya, betul. Jangan betul. pula Sebab kita punya, sebab akhirat nanti kita akan ditanya. Ya, Pandai-pandai je cakap macam ni kan. So maksudnya sekarang ni kami nak minta maaf sekali Minta maaf lagi. sekali lagi. Sebab apa yang kami cakap ni adalah pandangan peribadi pendapat. yang tidak langsung cuba langsung. untuk menyakiti hati sesiapa. Dan ubah persepsi anda. Ubah Ya, persepsi betul. daripada guru tadika je kepada kepada anda guru tadika. Wow. Anda guru taska. Wow. So mulai sekarang Ada wow yes, factor tu. kita mesti ada wow factor. Ya. Itu So, saja. teruskan menonton dan juga jemput datang ke Pesta Buku Selangor 2020. 2020. So nanti kita Setiap ada pukul 6 petang 6 petang kita ada artis Ada apa hari artis, ni jemputan? Tak silap saya ada Fitri Yahya dan Sisi Iman. Sisi Iman. Dan Isman Sani. Isma Sani. Okey, pada 6 petang 6 nanti. petang ni. Dan jangan lupa ubah persepsi anda. Saya ada sedikit kata nak dikongsikan. Lau lam akun malikan lakuntu mualliman. Kalau aku tidak menjadi raja, aku akan menjadi seorang guru. Wow. Sekian saja daripada hebat. saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa ke next live.